Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ni hari Jumaat, macam biasalah kelas kita. So cuma hari ni yang tak ada AJ dengan Abang Bob. Dia ada hal sikit kan. Tapi tak apa, kita teruskan kelas macam biasa. Macam kita cakap, minggu ni kita ada kelas teori dan praktikal carburetor. Kalau kita tengok kat YouTube sebenarnya dah banyak dah kita terangkan pasal carburetor ni. Dah banyak sebenarnya, banyak kali kita upload. Tapi mungkin dari segi pemahaman tu kurang, ataupun topik ni memang agak berat lah. Sebenarnya kalau kita explain 5-6 kali pun sebenarnya susah. Sebab kita sendiri pun nak cari pengalaman untuk set carburetor ni bukannya sehari dua, bukan 5-6 hari, bukan 5-6 minggu lah sebenarnya lama. Boleh makan bertahun juga untuk dapatkan betul-betul yang perfect. Nanti barulah tahu kenapa macam ni, kenapa jarum macam ni, kenapa pilot macam ni. Sebab kadang-kadang kita cerita pasal teori ni, dia lain. Dia tak sama dengan praktikal. Praktikal ni kadang-kadang dia punya masalah tu subjektif. Kadang-kadang benda tu dia tak sama dengan apa yang kita belajar. Dia boleh lari sini, lari sana. Dan macam mana kita nak counter tu. So counter tu penting lah. Dari segi kita punya pengalaman dan kita punya ilmu. So pengalaman tu sebenarnya kita tak boleh nak ajar kat orang. Tapi kita boleh share ilmu yang kita dapat tu lah. So pengalaman-pengalaman untuk counter tu, itu atas kreativiti kita sendiri. Macam mana contohnya lah. Contoh macam kita cakap ada satu carburetor ni, jarum dia tak boleh naik adjust. So macam mana kita nak naikkan jarum dia tu? Itu atas kreativiti sendiri lah. Nak tak nak kita kena naikkan juga dia punya jarum. Nak tak nak kena naikkan juga. Kalau tak motor tu tak boleh nak jalan. So adalah cara-cara yang kreativiti kita nak buat. Sendal apa-apa pun pakai kuaci ke benda kan. Asalkan jarum tu naik. So kena faham lah. Jarum-jarum ni kenapa dia nak respon, dia kena awal, kenapa ada jarum ni kena turun, ada kena jarum bahagian tengah. So nanti itu adalah kreativiti sendiri lah. Dan itu nanti belajar sendiri. Itu dari pengalaman. So hari ni kita nak cerita ni pasal set carburetor ni, dia sebenarnya penting adalah pasal angin. Okay? Kalau angin kita tak tahu, kita tak boleh nak dengar dia punya treble dengan bass, ataupun kita panggil dia punya nyaring dengan yang bunyi biasa, kita tak boleh nak bezakan. So kita takkan dapat dia punya size pilot yang sesuai. So kena faham pilot ni penting sebenarnya. Dia menentukan cara kita nak bawa nanti, cara starter awal lah kita nak jalan. Lepas tu melibatkan bobok tak bobok, sedu ataupun panggil blow lah. Nak pulas tu tak boleh. Dia macam nak mati enjin. Kalau bobok ni dia still lagi dia boleh jalan, kena faham bobok ni dia boleh jalan. Dia boleh jalan tapi dia sengkut. Kalau sedu ataupun blow ni, nak pulas dia macam nak mati enjin. Dia tak boleh nak jalan, takkan boleh. Ulas lagi dia akan terus mati enjin. Okey, boleh faham Boleh bezakan blow dengan bobok, atau bagi sedu dengan bobok. Panggil tu. Sebab kita pun tak tahu apa nama nama yang profesional sikit untuk bobok ni. So kalau macam sedu tu kita boleh cakap pasal blow lah. Untuk yang bobok ni tak tahulah nak cakap apa. Ada siapa-siapa yang boleh bagi idea ke bobok ni. Bagi perkataan yang cun sikit, yang profesional sikit. Bobok, pasal bobok ada. Tak ada so kita boleh kenalkan dia sebagai bobok lah. Semua tahu pasal bobok lah. Tak ada benda lain Bobok tu bukannya tidur tu kena faham. Ya, bobok tidur. Okey, hari ni belum tulis apa-apa lagi. Dah banyak ni lah pengenalan. So ini adalah pengenalan. Tanpa pengenalan macam nak couple. Come on. Okey, so sekarang mana whiteboard ni? Ada dua je. Kalau boleh ada colour-colour sikit, boleh nampak. Okey. So kalau set carburetor ni macam kita, tak apa, dua ni pun kalau tak ada tak apa. Okey, kalau kita pasal carburetor ni, mungkin orang kata mesti cerita pasal dyno juga kan. Tak ada. Kalau pilot ni tak payah dyno tak apa. Tak payah dyno pun tak apa. Ada dyno itu adalah advantage lah. Ada orang panggil kesenangan bagi kita lah. Boleh tengok FR cun kan. Kadang-kadang orang jenis yang telinga tak boleh nak bezakan, dia tengok FR je. Tak payah pun nak tengok. Dia tengok FR cun, confirm cun motor tu. So kau tahu itu advantage pada dyno. Tapi bukan kita semua boleh beli dyno, mahal. So ini adalah manual. Manual ni penting. Sebab anything kalau kat dyno, dekat yang realnya sebenar kadang-kadang lain. Tak dyno sebenarnya macam okey, bila bawa tak boleh. Bawa bobok lah apalah. Dia jadi beza sebab bebanan tu ada masa jalan. Atas dyno beza. Tapi tu hanya sikit-sikit lah. Tapi sebenarnya kalau atas dyno memang lagi cun lah. Boleh nampak lagi tepat semua FR. So kita kat sini kita tak naklah tekan bahagian dyno sebab kita ajar sebab ada manual. Dan rata-rata daripada kita, kalau kita cerita pasal 20 orang, 100 orang, satu belum tentu ada dyno lagi. So kita cerita pasal
manual lah. Macam aku sendiri nak ajar ni, aku memang belajar dulu memang daripada zero lah. Tak ada orang ajar, tak ada apa, semua pengalaman sendiri. So pengalaman aku ni ambil lah, aku nak cerita ni. Aku tak minta bayar, tak minta apa, minta hargai je lah. Sebelum aku tak ada kan. So aku hargai apa aku ajar, so hargai lah. Catatlah mana-mana yang penting. Agak-agak tak pernah dengar ke tak ambil je tu sebagai point. Kalau tak boleh nak baca nota, buat apa? Buat pertaminda. Senang nak tengok. Okey? Right, so aku mula gaya ni dengan topik carburetor lah. So untuk carburetor ni aku rasa aku tak ajar untuk main jet. Main jet aku rasa tak payah. Aku ajar pasal pilot saja dulu. Okey. Main jet ni mungkin boleh dyno ataupun masa nak main bike nanti ke check plug ke benda ke, itu secara manual lah. Okey, ni sekarang ni pilot. Pilot ni banyak gila orang tak tahu. Okey, susah nak start lah apalah. So hari ni kita tekankan lagi, kita masukkan lagi apa tu pilot dan pusingan skru angin. Okey. Right. So dalam Venturi ni, orang panggil velocity ataupun kita panggil dalam ruang kemasukan carburetor ni, carburetor pergi ke intake and dia ada corong, betul tak? Dia ada corong ataupun kita panggil apa yang kita belajar minggu lepas? Trumpet. Okey, trumpet. Betul, ada trumpet. Okey, trumpet. Kita tak nampak tulisan merah kan nanti kan? Nanti kan? Trumpet lah. Ataupun kita panggil trumpet. Evener lah. Okey, hari ni aku ada offer macam aku cakap. Kalau semua tak ada, kalau semua gaji pasal benda ni, sebenarnya aku ada offer semalam. Sebab semalam aku ada juga research sikit pasal aku nak bagi lagi nampak macam faham lagi lah konsep dia, konsep yang sebenar. Kenapa aku cakap pilot jet dengan skru angin tak boleh sama, tak boleh copy kan? Dia tak boleh copy A pergi ke B walaupun sama spek, constant spek lah, mana sama lah, sama betul tak? Constant ni tak ada berubah apa, jadi apa, malarkan sama. Contohnya kita ambil lah spek sama, contoh spek sama 62, exhaust semua sama, ni apa semua, ni semua sama. Kenapa tak boleh lain? Banyak benda dia sebenarnya banyak. Dia dari segi apa? Dari segi kadang-kadang sebab kalau lagi-lagi yang tak ada cam. Lagi tak ada cam ni lagi banyak masalah, lagi tak sama center cam. Keduanya adalah apa tau? Dia ada ruang. Ruang apa ni? Potting. Kalau kita potting lain. Okey, 62 potting lain, nanti potting lain. Memang kita dekat potting cantik, tapi kadang-kadang walaupun pakai CNC sendiri pun, dia tetap apa? Dia adalah robot. Dia pakai apa? Dia pakai mata pisau. Dia tetap ada ralat juga, walaupun sikit. So, apakah lagi yang mempengaruhi skru-skru angin ataupun pilot jet ni? Okey, sama macam kita tengok kalau awal-awalnya carburetor. Satu carburetor lah, carburetor. Alright, tabung. Besar je ni. So kat sini, sorry, dia besar sikit. Okay, kat sini lagi-lagi yang pakai apa? Evener. Sebab apa jadi lain? Ini kita panggil apa? Ini aku research semalam. Semalam aku ada baca komen. Tu dia nak dijadikan cerita lah. Tuan nak tunjukkan. Ada seorang tu Allah tu dah ada beritahu. Kalau nak tahu lagi pasal carburetor ni, pasal benda ni, dia kata kat aku, tengoklah. Aku pun mula rewind balik. Dulu aku pernah belajar benda ni. Siapa nak dengar? Dan aku nak buat offer ini. Okey, sekarang ni aku nak buat offer. Aku ada bawa offer, aku tak balik RM50. Aku bawa RM4,000. Okey, RM4,000. Aku nak siapa yang boleh cerita aku boleh lupa principal lah, aku bagi RM4,000. Buat apa, siapa yang tahu? Aku nak tahu, maknanya kau explain aku bagi faham
semua kat sini faham. Dan aku boleh belajar dengan benda yang cakap aku puas hati. Aku tak nak RM50 dah, aku nak RM4,000 sebab aku pernah belajar dulu tapi aku dah lupa. Aku tak nak dengar balik. Aku nak siapa kat sini tahu, aku over 4K kat sini. Kalau tahu lah. Dan aku nak explain secara semua faham. Aku nak tahu sebab aku dah tengok semalam. Aku dah boleh dapat. Tapi aku nak lagi faham. Dia ada equation. Dia dalam benda bersifat ni, dia ada benda equation. Aku nak equation tu nak ajar secara faham dalam bahasa Melayu. Aku nak faham benda tu. Siapa yang pakar kat sini, siapa yang tahu pernah belajar, boleh aku terus pergi ke depan dan aku boleh duduk lah. Sebab aku nak cari pengalaman aku yang dulu. Sebab aku pernah belajar benda ni. Ni adalah fizik, sains fizik juga. Pernah belajar? Tak ada? Kalau siapa tak nak, aku simpan balik duit. Ada siapa nak try? Betul aku cakap, rugi. Kalau kita nak belajar ni, kita kena ulang kaji. Siapa yang nak belajar benda ni, kita tengok sebelum dia. Apa topik depan, tengok balik. Sekarang ni aku ada offer RM4,000, offer RM4,000. Memang RM4,000. Okay, aku simpan dulu. Kalau ada, angkat tangan. Boleh. Hari ni, tak ada masalah. Tengok je. Belajar ataupun boleh tengok sikit. Asal-asal boleh ajar aku, datang je direct. Aku tak masalah, aku dekat atas. Sebab aku nak belajar benda ni. Sebab benda ni agak lama sebenarnya, dah lama. Aku dah belajar dah lama lah. Aku belajar juga benda ni. Dia pasal apa tau? Dia pasal variable, pasal constant, variable dan pasal perubahan-perubahan yang mempengaruhi skru angin dan pilot jet ni. Memang aku pun tahu, okay, pilot jet mempengaruhi macam ni. Ini aku tahu, ini adalah pengalaman aku. Tapi aku nak secara ni dia. Secara teori orang nak buat. Orang nak buat dulu lah. Sekarang ni aku nak ajar orang. Bila aku nak ajar orang ni, aku nak kena ada satu proof dalam bentuk teori. So aku nak offer lah siapa yang ada kat sini. Okay, siapa yang ada kat sini, aku bukan nak bagak apa, tapi aku nak share pada korang. Ilmu tu sangat penting. Pengalaman tu sangat penting, bukannya ilmu saja. Pengalaman. Sekarang ni aku nak dapat pengalaman aku balik yang lama, tak dapat. Sebab aku dah lupa. Aku nak belajar ni, aku tak tahu dalam. Lepas aku dengar, budak ni cerita, benar ni. Aku terus google malam. Lebih kurang aku tengok tu 18 minit video tu. Aku tengok, tak faham sangat lah. Kan, dah malam. Kan, malam Jumaat pula tu. Mana tengok, kan, aku tengok sekali. Betul, benda ni penting. Itulah yang mempengaruhi kadar kemasukan, kadar benda ni, kadar dia ajar semua. Okey, dari sudut apa? Contohnya ni salah voting pun ada. Kalau salah voting, macam mana kelajuan angin kat sini contohnya lah 10 ms kat sini, bila dari sini jadi laju. Apakah yang terjadi bila kat sini pula? Kena belajar benda tu. So research lah. Sebab kita bukannya sekadar buat macam puzzle. Tak nak yang tu. Kita nak kena ada ilmu. So setiap minggu pastikan kita belajar. Dan insyaAllah minggu depan lagi kita akan offer lagi. Benda ni aku offer banyak sebab apa? Benda ni aku tahu memang sangat mahal. Kalau aku nak panggil guru untuk belajar pun, ajar pun, topik ni kalau kita belajar kat poli, aku rasa dalam 3 hingga 6 bulan. Aku tak nak 3-6 bulan. Aku nak ini. Aku nak dalam masa 24 jam aku nak faham. So aku boleh over RM4,000. Supaya aku tak drag masa aku yang lama. Ataupun benda-benda yang ni lah, membazir masa aku. So aku nak cepat. Boleh aku bagi aku faham, aku sanggup bayar. Siapa-siapa yang ada. Okay? Sebab ini membantu pada orang lain, membantu pada korang, pada orang lain yang luar kat sana lah. Aku nak tahu konsep benda ni, prinsipal ni. So try lah. Minggu depan kalau siapa dapat, mungkin aku boleh offer lain lah, tapi dengan harga yang lain lah. Sebab korang dah ni kan. Sebab korang tak ready apa-apa. So tiba-tiba mana tahu ada luck kan. Bang, saya pernah belajar ni, saya over flat ni, benda bersih tu. Naik atas di depan ni, hari ni 4K. Tapi seorang pun tak ada. Sebab tak prepare langsung. Semua tak prepare. Pasal better. So tak apa. Ini aku hanya offer saja. Okay. So hari ni kita cerita lah pasal benda prinsipal ni. Benda prinsipal ni, dia melibatkan apa tau? Dia melibatkan kadar. Contohnya lah, dia melibatkan juga kadar berapa besarnya kat sini. Berapa besar saiz dia. Contohnya ada juga saiz sini 28. Betul tak? Sorry, ini 28. Sini mungkin dah 32. Okey, kat sini bila kita beli trumpet ataupun funnel ni, agak-agak kat sini berapa? Adakah semua sama? Okey, contoh 50. Ini A. Belilah brand lain. Adakah sama? Okey, agak-agak lah dalam fikiran logik kita lah. Agak-agak skru angin ni beza ke tak? Beza. Kenapa beza? Tekanan. Ya, tekanan. Dia ada apa? Orang panggil pressure.
Pressure. Okey, itu yang panggil. Dia ada ajar semalam. Dalam ni, kalau bicycle. Ada semua. Pressure semua ada. Dia kira tau, berapa panjang kat sini nak pergi. Berapa kat sini. Berapa kat sini. Berapa sampai hujung. Daripada 28 ni, potting 28. Pergi ke intake. Intake ni tunjuk 17. Contoh 17. Berapakah kelajuan kat sini. Itu yang shock. Itu yang shock. Pasal penyertaan ni. Shock gila bila dapat belajar. Tapi, untuk belajar dalam masa sehari, susah gila. Susah gila nak faham. Lagi-lagi kau nak belajar, lepas tu kau nak ajar kat orang. Lagi termenung. Okay. So, aku naik hanya mukadimah je. Okay, mukadimah. Okay, so kita masuk lah. Barulah kita masuk bab pilot jet. Okay, pilot jet ni dia adalah pemacu lah. Kalau kita pasal pilot ni, dia adalah pemacu lah. Macam kapal terbang, apa-apa lah. Pilot kat jalan raya ni siapa? Macam buat kereta, buat lori. Pilot apa ni? Pilot darat kan? Pilot darat. Dia adalah pemacu lah. Macam pilot jet ni, dia mengawal lah. Mengawal. Kalau kau betul. Mengawal. Okay, untuk awal dia lah. Dia terbang, full sekali. Okay, apakah yang mempengaruhi mempengaruhi pilot jet ni? Kalau kita tak tulis graf, tak nampak. So boleh kita bagikan graf sebab suka melukis. Ini adalah graf. Graf contohnya lah. Contohnya, okay, kita ambil lah satu timing. Kita suka timing set pada siapa yang sini dah set komputer. Makin, Ford, Ami, Ken ada set komputer. Alip, Anep, berapa RPM yang kau suka masa nak set angin tu? Adakah korang maintain ataupun korang suka naikkan sini lebih kurang ni? Satu. Ya, Bakim satu. Satu RPM? Ya. Okay, satu. Mana RPM ini? Satu. Pot? 2 ke 2.5. 2.5. Ami? 4 orang. Pak Ami full total kan? Anep? 2. Anep lepam ah. 5. Okey, 5. Alik? Ha? Takkan tak pernah saya angin. Dia mau lah. Tak pernah, Ken? Bagi tahu satu nombor. Sama dengan airport. Ken? Lebih kurang ni lah, 2 hingga 2.5. Okey, kenapa lain-lain? Cuba beritahu. Sebab kita nak logik dan kita nak dia punya bukti lah. Okey, abang kenapa bang? Abang suka satu? Makin rendah, makin slow, handling dia makin clear awal dia. Okey, makin slow RPM, makin clean lah. Okey, airport? Tu mengaruhi juga. Cuma tengok kadang-kadang pakai dua, kadang-kadang dia tengah bergantung pada bunyi yang senang kita cari. Okey, Ami? Bila RPM tinggi lagi senang dapat. Lagi senang dapat dia punya gap tu. Okey, faham. Dia sebab apa? Bila tinggi ni bunyi ni, kita lebih apa? Kita lebih dengar sebab dia bising, dia kuat. Maknanya pendengaran kita tu lebih sharp. Tapi pada yang bawah ni, dia sebenarnya orang yang 5 dengan 1 ni adalah beza. Orang yang 1 ni biasanya dia sebenarnya dia lebih sensitif dan dia boleh dengar apa tau? Dia boleh dengar sangat terperinci. Sebab dengan RPM bawah ni, kau sebenarnya susah gila nak dengar sebenarnya. Paling susah. Tapi jangan pula pada atas. Sama juga. Jangan kita pandang pada yang atas. Contohnya 5 lah. Anep 5 kan? Anep 5, okey. 5 ni, dia kadang-kadang orang yang 1 ni tak boleh pergi ke 5 juga. Dia ikut pengalaman kita, cara kita bajet, cara kita apa? Dengar sesuatu tu lah. Biasanya yang 1 ni, dia tak boleh dengar benda yang cakap sikit gila. Atas ni, dia tak, lain, susah sebenarnya lain. Dan yang orang yang bawah ni, dia tak boleh dengar benda macam ni. Kalau bawah ni, RPM 1 ni, dia takkan jadi graf dia takkan jadi macam ni tau. Dia takkan jadi macam ni, sorry. Kalau yang nombor 5 ni, dia takkan jadi macam ni. So dia tak ada getaran. Ini adalah mana tau? Dia adalah 1. Kalau yang 5 ataupun 4, mana kita ambil paling besar 5 lah. 5, dia akan jadi macam ni tau. Dia kena sikit je.
Maknanya siapa yang baru-baru ataupun yang tak clear dengan benda ni, ambil yang nombor 5. Kalau siapa yang dah lebih mahir, yang lebih cakap dah okey kot, dah boleh bezakan kot, ambil lah yang ni, satu ni. Okey, tapi dia ada dua keadaan, kena faham. Aku kadang-kadang ambil yang ni, aku kadang-kadang ambil yang ni. So kena faham kenapa kita ambil yang ni. Okey, ambil yang ni macam abang Geng kata, alasan dia adalah sebab lebih clean. Tu tepat, betul, tepat. Dan nombor 5 ni pun tepat juga. Tapi dia ada dua keadaan. Sama dengan satu. Ia melibatkan apa? Siapa tahu? Ia melibatkan BTDC. Percaya tak benda ni? Siapa yang set 1 dengan 5 ni berubah bila BTDC 0 RPM hingga contoh kata ambil apa? Hingga 2 RPM lah lain. 2 hingga 6k RPM. 6k RPM. Contoh RPM. Okey, kalau tak percaya, kita boleh buat uji kaji sendiri. Pada 0 hingga 2k RPM ni, kita bantai BTDC dia berapa? 0 degree. Okey, boleh ingat boleh faham Dan biar juga satu lagi motor, kita buatkan dia CDI dia sini 20 degree. Siapa pernah buat ini? Siapa pernah kaji benda ni? Siapa pernah tahu? Tiba-tiba asal aku pergi daripada 0 pergi ke 20 degree ni. Okey, mula dekat 0 degree ni RPM macam ni kan. Ubah je CDI tu, masukkan contoh map radio lah ataupun CDI mana-mana yang boleh masuk map. Kita ubah je 0 RPM pergi ke 2k RPM ni, tiba-tiba timing dia tinggi. Pernah rasa tak benda tu? Pernah tahu tak? Tapi kenapa? Tahu tak? Tahu kenapa? Tahu kenapa? Anik pernah buat macam ni? Tak pernah tahu. Okey. Sekarang ni untuk set carburetor tak kisah. Benda ni benda yang kita boleh adjust, sebenarnya adjust angin tak apa. Okey, tapi ia melibatkan juga kadar pembakaran lah pada awal. Sebab apa? Sebab dia bakar awal, bila bakar awal ni minyak terbakar awal lah biasanya. Maknanya kalau RPM awal ni yang tinggi ni motor panas lah. Motor panas buat pembakaran awal. So, kalau bawah tu masa RPM bawah, pakai RPM kosong pun tak ada masalah. Tapi berlainan kalau tiba-tiba kita set angin pada kosong, tiba-tiba kita masukkan map pum pergi kat 20 tanpa kita set angin. Jangan itu sebab dia akan lari bermasalah. Kalau kita nak set carburetor, so bagi yang dyno lah, bagi yang dyno ataupun bagi-bagi yang tiba-tiba nak buat set map laptop, kita ada ubah pada awal dalam map laptop tu kita ada ubah. So sebelum set carburetor tu ataupun sebelum nak set carburetor dia, masukkan dulu map tu semua. Masukkan dulu. So untuk adjust pada dyno tak ada masalah. Adjust daripada dyno sebab biasanya dyno ni kita hanya adjust yang berubah dia paling banyak adalah 4 hingga berapa? 11 kRPM. kRPM. Okey. Boleh faham? Ada nak tanya apa-apa so far sampai sekarang ni? Ada aku terlalu laju ke, terlalu advance ke, terlalu tak faham ke? Sampai tak tulis langsung. Anik ada buat tanya? Sebab dia mempengaruhi tau. Kalau kita nak, contohnya aku ulang balik kalau kita nak set pada angin tu, pada 0 map RPM, kalau kita ubah pada 20 degree, set balik angin. Itu saranan lah, set balik angin. Sebab dia akan berubah pada pemutaran skru angin. Dia akan berubah. Dia akan jadi variable. Ini ada variable lah. Okey, dan kita cakap tadi awal tadi cakap kenapa dia mengaruhi. Okey, pengaruhi dia kita cakap ini adalah pressure. Panjang lain-lain, yang ni pun lain-lain, lagilah macam-macam lagi. Yang bangkang kotak angin. Bangkang kotak angin tak ada masalah sangat sebab pressure pada awal tu tak ada apa-apa nak kacau. Kalau biasa kotak angin ni dia mengaruhi pada RPM atas. Kadar sedutan angin tu, support ke tak support untuk sedutan pada motor lah. Minyak tu. So, kita masuk balik bab ni. Bab pemutar skru angin. Macam aku suka ini. Kita bagi suka. Tapi untuk sampai ke tahap ni kena peka gila. Sangat peka. Berbandingan ni dia boleh jadi juga, tapi kena faham. Kena faham masa idle kita 5k RPM ataupun 1k RPM. Satu kan? Okay, satu hingga 1.75 di luar. Kalau nak buat rumble idle pun takkan sampai 5. Takkan sampai 4 sekalipun. Contohnya bawah 3 lah. 1 hingga 3 K RPM. Okey. Kalau kita tengok pada CDI,
kalau kita tengok pada CDI, start mana kebanyakan degree tu berubah. Okay, kalau kita tengok pada CDI BRT, nampak tak kamera sini buat? Nampak tak? Nampak tak kamera? Nampak ini? Okey, nampak Kalau kita tengok pada CDI BRT, dia lebih kurang dia masukkan 15 RPM 1 hingga 2 dah silap. 1 hingga 1.5, 1 hingga 2 kot. Lebih kurang lah. RPM dia dengan degree lebih kurang 15 BPDC lah. BPDC, ini ada CDI. Okey. Ini 15 degree ni kita tak boleh ubah. Itu masalah dia. Masalah dia sekarang ni, okey, aku nak relate kan kenapa aku cakap yang ni lebih bagus. Satu yang RPM ni lebih bagus, lebih terperinci, lebih tepat. Okey. Jangan aku cakap salah, dia tak salah. Jangan anggap salah, dia tak salah. Dia masih lagi aku ada bukti dia yang boleh pakai nombor 5. Okey. So sekarang ni aku nak explain kenapa kita pakai 1 hingga 2.25. Tak ada masalah. Okey. So 1 hingga 2 biasanya degree dia 15. Okey. Kalau kita tengok pada CDI, dia akan jadi contohnya daripada 4K RPM hingga 7,000 dia akan jadi 34 ataupun 36 ikut pada CDI tu, dan 8 ke atas. Contohnya kalau 36 atau 34 kat sini dia akan jadi sini. Kalau 34 dia akan bagi 33. Kalau 36 ni dia akan bagi berapa? 35. Lebih kurang. Okey. So, apakah relate dekat sini? Apakah logik dia? Okey, logik dekat sini, kalau kita set angin pada kat sini, bila kita rendah ke timing kat sini, adakah ia tepat? Itu je persoalan dia. Adakah ia tepat? Sebab degree apa dah lain. Adakah ia tepat? Ini aku bagi persoalan lah supaya boleh fikir secara logik. Bukan aku cerita membabi buta lah. Ini adalah pasal explanation kita bagi bukti. Okey. Kau tahu juga, kalau kita set sini, idle kita adalah kat sini. So ini adalah yang sebenar. Bila kita start motor, boom. Inilah yang kita set. Inilah yang kita set. Angin apa yang kita set. Berapa pembukaan skru, berapa apa semua. Inilah dia. Berbanding dengan kat sini, contohnya 4 atau 5 ataupun 6 RPM. Bila kita set kat sini, tiba-tiba kita rendahkan timing balik, dia mengganggu. Dia akan mengganggu. Sama ada motor mati-mati, timing tinggi rendah, susah nak start dan macam-macam lagi. Kalau macam set pada RPM tinggi, bila turunkan, bila set balik dia ada lari sikit. Ya, betul. Dia akan ada lari sikit. Sebab apa lari sikit? Itu yang kita tak tahu. Sebab kita tak tahu, sebab kita tak belajar. So bila kita dah belajar ni, kita tahu ini perubahan ni pada degree ni. Kecuali lah. Okey, kecuali faham. Kau cakap ada kecuali. Jangan anggap 5 ni salah. Okey, kecuali 5K RPM ni 30 degree. Lepas tu map yang sama, motor yang sama juga 5K contohnya, ataupun 1 hingga 5K RPM. 5K adalah degree yang sama. Ini no problem. Apa efek dia kat sini? Efek dia motor korang panas. Sebab pembakaran sebelum BTDC sangat cepat. Boleh faham bab ni? Boleh faham tak? Aku tak cakap benda ni salah. Dia ada berguna dia. Tapi ikut cara kita. Kalau kita tak boleh, memang ni tak boleh. Buat apa kita nak ambil risiko kat sini? Belajar dulu ambil 5. Try rendahkan lagi. Okey, kenapa bobok? Okey, bobok dia sebab apa? Tu boleh satu hal, sebab degree dia lain-lain. So, ada jumpa masalah lain tak? Boleh bertanya ke macam Amin? Ada masalah lain tak? Tiba-tiba set macam tak boleh set pada 1 ataupun 2.5 lah. Kena set pada 4 atau 5 juga. Cuma ada penjanggaan sikit lah. Cuba. Itu rekod apa nak cakap. Ada penjanggaan sikit je lah. Penjanggaan macam mana? Lepas video nanti aku nak bagi tahu. So, nak pilot ni ada siapa nak tanya? Jarum. Okey, pasal jarum. Pasal jarum pun dia mempengaruhi ya. Dia mempengaruhi sebab kadar pembukaan slide. Antara slide ni dah naik ataupun turun lah. Macam mana nak cakap ni Itu hari kita dah belajar dah pasal jarum ni. Boleh tengok pada video lama katanya. Ada kita ajar pasal jarum. Dah pendek macam banyak. Okay, ada apa nak tanya lagi pasal kadar apa? Pembukaan skru angin. Ada apa tanya? Kau tu cakap kalau kata bang nak 57, berapa balik penjit, berapa skru angin.
boleh bagi tapi tak tepat. Contohnya lah, kita dapat 25 pilot. Skru angin kita dapat apa? 1.5 contohnya lah. Copy pula pada B. Ni A lah. A pergi ke B. Mungkin boleh pakai tapi tak tepat lah, tak clean. Minyak tak clean, minyak tak apa nak sedap lah. Pasal skru angin, kalau nak belajar pasal skru angin lah. Pasal skru angin, macam mana nak dapat pilot ni 34, 36. Adakah nak belajar ini ataupun nak tengok pada YouTube yang lama? Sebab ada juga ajar. Tengok berapa minit lah? 30 minit? Ingat tadi 20 minit ni. So ada orang tanya, dapat dah 30 minit. Kalau cerita pasal pilot penjet ni, pilot sebenarnya kita boleh tengok pada YouTube yang lama lah. Kita dah ajar dah. Kenapa bagi 30? Macam mana nak naikkan 34? Kenapa bagi 34? Jarum dia lain, kenapa ni lain, kenapa ni lain. So ini kita hanya cerita pasal equation lah. Dan logik-logik skru angin ni, kenapa kita ambil macam ni, kenapa ambil macam ni, kenapa ambil macam ni. So ada apa nak tanya? Faham ke tak faham aku cerita hari ni? Boleh tak cerita untuk minggu depan? Sebab apa aku nak cerita ni, aku tak nak cerita lah. Aku nak siapa yang faham hari ni, cerita bagi pada orang lain depan. Macam mana confident kalau petik seorang esok hari Jumaat? Kenapa sebab-sebab dia apa semua? Sebab kena faham lah benda ni, kena faham. Sebab korang yang akan menggantikan nanti. Korang akan mengganti generasi-generasi akan datang. Aku tak nak benda ni berlanjutan dengan set carburetor pun tak tahu lah. Sebab sebenarnya banyak sangat datang-datang. Memang kena cakap, kalau orang nak set carburetor ni 10 yang datang, 10-10 kena set balik. Sebab memang tak kena. Kena faham. Sebab kita banyak kali dah, banyak kali kita ajar kat YouTube, banyak kali, tapi tak boleh. So hari ni kita belajar teori. So patut nak habiskan cepat sebab kita nak belajar pada practical. Right, kalau tak ada apa, kita sudahi YouTube kita. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Right, kalau ada apa yang tak kena, ada apa-apa yang bercanggah ataupun ada apa-apa yang masalah kat sini, ada kesilapan kat sini, boleh tulis di ruangan komen, sama-sama kita belajar. Right, jangan lupa subscribe, like and share, bagi tahu kawan-kawan channel bagus kalau bagus. Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun nak jumpa, dah boleh datang kat kita MW Ceras lah. Wes MW Ceras dah boleh datang hari Isnin sampai Sabtu. Right, so siapa nak mengikuti kelas kita free lagi, tak ada masalah. Belum lagi ada bayaran. Okey, boleh je datang setiap hari Jumaat 10 sampai pukul 12. Okey. So tak ada apa. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.